Apa begitunya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Pertama sekali, video ini akan mengupaskan sebuah filem yang mengisahkan seorang kanak-kanak yang bernama Isyan, seorang kanak-kanak yang menghadapi penyakit disleksia. Baik, saya akan pergi kepada perkembangan dari segi emosi, intelektual dan juga psikomotor oleh Isyan tadi yang penyakit disleksia. Okay, pertama sekali, walaupun Isyan ni menghadapi penyakit disleksia, tapi dia dengan pelajar lain ataupun dengan orang lain, dia tak jauh beza. Contohnya dari segi emosi, scene abang dia yang dia puji superb tu, bila dia senyum, dia suka lah maksudnya. Ataupun scene yang kita boleh ambil, kita ambil lain daripada filem tu, dia kerap dimaki oleh ayah dia ataupun orang luar, masyarakat dalam filem tu lah. Tapi dia jadi dapat menyesuaikan diri dia terhadap perasaan dan makian tersebut supaya dia boleh jadi lebih baik. Okay, yang kedua, intelektual. Bagi saya, dia seorang yang pandai. Contohnya, dia banyak idea untuk melukis. Lepas tu dia ada bayang planet-planet tu. Lepas tu dia ada yang dia buat map, apa semua 3x9 apa semua tu kan. Itu untuk dari segi intelektual dia lah. Okay, dari segi psikomotor pula, bagi saya dia suka tiru perbuatan orang. Contoh dia scene yang dia pun pergi sekolah balik awal, pergi makan aiskrim. Lepas tu, ataupun kita boleh nampak perkembangan dia. Dia daripada sekolah lama, dia tak pandai mengurus diri. Tapi lepas dia jumpa cikgu baru ataupun sekolah baru tu, dia pandai mengurus diri. So, itulah daripada saya yang bahawa perkembangan antara tiga emosi, intelektual dan juga psikomotor. Okey, seterusnya dalam filem ini ada seorang guru yang membantu Isyan. Okey, peranan yang telah dimainkan oleh guru tersebut ialah yang pertama, dia mengenal pasti masalah yang berlaku kepada diri murid itu iaitu Isyan. Yang kedua ialah dia memberitahu keluarga Isyan tu bahawa Isyan tu mengalami masalah disleksia. Lepas tu yang ketiga, guru ini membantu Isyan dalam pembelajarannya dan dengan menggunakan pelbagai pendekatan seperti menulis huruf di pasir, membentuk huruf dengan abjad, membentuk huruf menggunakan tanah liat, mendengar sebutan dengan betul. Dan akhirnya segala usaha ini membuahkan hasil dan Isyan berjaya membaca dan berjaya menguruskan dirinya sendiri. Okey, yang seterusnya lah mengenai peranan kedua kita boleh lihat daripada sudut positif dan negatif, di mana yang pertama ialah positif, iaitu pertamanya ialah dia menekankan tentang pelajaran anaknya. Yang kedua ialah menekankan kebersihan dan keselamatan anaknya, dan seterusnya ialah menekankan tentang pengurusan anaknya. Dan kalau yang dari sudut negatif pula ialah terlalu cepat menghukum apabila membuat sesuatu kesalahan, dan yang kedua ialah tidak mengetahui dan mendalami permasalahan anaknya itu sendiri. Itu saja. Seterusnya, faktor perkembangan yang telah mempengaruhi Isyan dalam filem ini. Ada dua faktor, faktor dalaman dan luaran. Antaranya faktor luaran disebabkan ayah Isyan sangat menyayangi Isyan, maka selepas Isyan dikeluarkan di sekolah lamanya, ayahnya ambil inisiatif hantar Isyan ke sekolah berasrama supaya dapat diberi perhatian lebih. Seterusnya, pendekatan amihan yang mendekati atau mengenali dengan perlahan dan berterusan membuatkan Isyan tidak merasa terancam dan ketakutan berbanding sebelum dia mengenali amihan. Faktor dalaman pula, hubungan Isyan yang mengalami masalah disleksia dengan orang lain bersikap dingin dan merendah diri serta menjauhkan diri boleh mempengaruhi tingkah laku negatif sehingga mencederakan orang lain. Okey, akhir sekali, faktor dalaman ialah penyakit yang dialami oleh Isyan masa kanak-kanak. Penyakit yang dialami untuk tempoh masa yang lama akan mendatangkan impak yang negatif kepada dirinya. Okey, seterusnya, apakah yang diperlukan oleh seorang pelajar kanak-kanak berkeperluan khas untuk membantu menjalani kehidupan yang normal? Yang pertama, dia perlukan sokongan daripada ibu bapa. Yang kedua, sokongan daripada guru. Sokongan daripada ibu bapa ni, ibu bapa perlu peka terhadap perkembangan anak-anak mereka dan sentiasa memberikan kerjasama dalam membentuk tingkah laku dan akademik. Manakala sokongan daripada guru,
Guru perlu membimbing pelajar berkeperluan khas dalam kemahiran-kemahiran tertentu dan mempelbagaikan kaedah pengajaran mengikut keperluan pelajar serta memberi sokongan sepenuhnya terhadap perkembangan yang dilakukan oleh pelajar. Jadi, sebagai rumusan, poin yang paling penting di sini adalah kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran khusus perlu dikenapasi pada peringkat awal bagi mengelakkan masalah itu berlarutan. Hal ini kerana kanak-kanak ini masih boleh belajar dan berdikari sekiranya diberikan perhatian dan sokongan psikologi kepada mereka. Kesimpulannya, semua pihak iaitu ibu bapa, guru, sekolah dan masyarakat perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah yang berlaku kepada murid yang berkeperluan khas supaya mereka tidak tercicir dalam pelajaran dan menghargai keistimewaan diri mereka sendiri. Sekian, terima kasih.